Fia Studio. Lillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu pada malam ini saya kira hampir 3 bulan saya tidak hadir kerana urusan yang tak dapat dielakkan. Dan kita sambung pada malam ini. Seingat saya masih di hujung perbahasan hadis yang kelima, pengajaran yang kelima, perlunya berpandu kepada jalan bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan pimpinan Khalifah Ar-Rashidin. Hak tu saya tidak bercadang untuk membahaskannya kerana mudah kita faham bahawa tiada jalan melainkan berpandukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sudah tentulah Khulafa Ar-Rashidin yang 4, kemudian seterusnya khalifah Islam sehinggalah ke hari kiamat. Kita sambung pada malam ini hadis yang ke-6. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati
ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israila تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي وعند أبي داود زيادة وإنه سيخرج في أمتي أفوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. Hadis yang keenam ini mengandungi beberapa pengajar. Baik. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, muslimin dan muslimat. Hadis yang keenam yang kita baca pada malam ini biiznillah diambil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitulah Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Bukan Abdullah bin Umar. Tengok baris elok-elok. Abdullah bin Umar lain, Abdullah bin Amru lain. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Amru adalah anak Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, yaitulah Amru bin Al-As ini. Dia digelar singa Arab. Ayah kepada Abdullah, yaitulah Amru bin Al-As. Dia digelar singa Arab. Dia di kalangan sahabat adalah jeneral perang. Dia sama dengan Khalid ibni Walid, jeneral perang. Dia sama dengan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, itu juga jeneral perang. Maka bagaimana Amru bin Al-As ini di zaman Sayyidina Umar, dia menjadi gubernur Mesir. Sebelum kita tengok anak dia Abdullah, ada cerita sikit sebelum kita tengok terjemahan hadis. Matan kita dah baca, sebelum kita tengok terjemah. Amru bin Al-As menjadi gubernur Mesir. Di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah. Dan sudah tentulah di sana ada satu peristiwa yang sahih yang berlaku ketika mana Sayyidina Umar menjadi khalifah, ketika Amru bin Al-As menjadi gubernur Mesir,
Iaitulah peristiwa yang tak dapat lagi dihalang oleh Gubernur Amr. Iaitulah setiap tahun orang-orang Mesir akan mengorbankan seorang anak dara, dilemparkan ke dalam sungai Nil. Kononnya sungai Nil akan melimpah, ada dewa dia yang menjaga sungai Nil. Maka tiap-tiap tahun anak dara akan dikorbankan, dilempar ke dalam sungai Nil, yang menjadi suatu perkara yang menyanggahi akidah. Maka Gubernur Amr bin Al-As tak larat nak ceramah dah, tak larat dah. RTM letih dah, radio TV Mesir waktu tu tak larat dah nak ceramah, kuliah, forum. Mereka masih berdegil dengan adat kuno itu. Akhirnya Gubernur Amr mengutus surat kepada Saidina Umar menceritakan peristiwa ini. Dan Amr kata, aku tak larat dah wahai khalifah, tolonglah beri pandangan nak buat macam mana. Maka inilah kehaibatan Umar. Maka Umar membalas surat Gubernur Amr. Dengan surat itu ditujukannya kepada sungai Nil. Tolong cari postman di Perak ni, kalau hantar surat ke sungai, biar apa? Alamat surat tu Sungai Krian. Habis. Kok ada lah. Satu dunia tak ada. Sayyidina Umar tu karamah dia. Dia tulis surat kepada Sungai Nil daripada Umar pemerintah Madinah, daripada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab kepada Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, mengalirlah engkau dengan izin Allah. Panjang surat tu, ujungnya dia kata mengalirlah engkau dengan izin Allah. Dipat surat, bagi dekat messenger, utusan pacu kuda. Omar pesan dekat messenger, jumpa Gubernur Amr, ambil surat ni, panggil semua orang Mesir, berdiri tepi sungai Nil dan suruh Amr lempar surat. Allah, ya Allah, ya Tuhan. Tuan-tuan muslimat, hebatnya Saidina Umar. Sungai pun naik takut dengan dia, punya karamah dia. Lalu surat itu dilemparkan. Gubernur Amr panggil, atas perintah Umar semua kena tengok. Lalu dilemparkan surat, biiznillah mengalir sungai Nil, meningkat naik. Lalu bermula hari itu tiada lagi korban anak dara. Ini kisah Gubernur Amr dengan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Dan ada satu lagi cerita ketika Gubernur Amr menghadapi sakaratul maut. Diriwayatkan kisah ini dalam kitab Sakaratul Maut karangan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Ketika menceritakan sakaratul maut yang dihadapi oleh Gubernur Amr bin Al-As, ketika mana anak dia Abdullah bertanya kepada Gubernur Amr ketika dia sedang nazak. Dia kata, macam mana ayah sekarang? Nazak, nun, zai, ain. Nazak makna cabut. Melayu kata nazak, dipibu hamzah dengan kaf, nazak. Tak betul, nazak. Sebab itu dalam Quran ada surah, dia panggil surah An-Nazi'at, mencabut. Surah 79 juzuk 30. Kan mula-mula sekali Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa.
demi yang mencabut nyawa dengan keras sekali. Tu makna nazak. Nazak makna cabut. Baik. Lalu anak dia tanya, macam mana ayah sekarang? Waktu Amru sedang nazak. Lalu Gubernur Amru menjawab kepada anaknya Abdullah, sesungguhnya ayah sekarang sedang bernafas melalui lubang jarum yang kecil. Itu nak bayang kesukaran dia untuk bernafas. Bahkan sebelum tu dia sebut seperti seperti gunung sedang dihempap sekarang ke atas dada ayah, dan ayah sedang bernafas melalui lubang jarum yang kecil. Boleh tak kita bayang, saya tuan-tuan muslimat akan menghadapi sakratul maut. Kita akan menghadapi suasana nazak. Suasana roh kita akan mula meninggalkan sangkar dia, meninggalkan tempat Allah letak dia menumpang. Dalam ilmu tasawuf, tubuh kita ni sangkar bagi roh. Nanti sampai masuk dia meninggalkan sangkar dia. Sakit dah? Sakit. Maryam alaihassalam dihidupkan semula oleh malaikat. Awak dia senyap, tak bunyi dah. Aku ada tadi. Maryam alaihassalam dihidupkan semula oleh Nabi Isa, bukan malaikat. Nabi Isa hidupkan mak dia balik. Kan tanya mak dia sakit macam mana? Kan Nabi Isa, wa uhyil mauta biiznillah. Di antara mukjizat Nabi Isa, ayat 49 surah Ali Imran pada juzuk yang ketiga. Boleh tengok di tengah-tengah ayat ketika Allah menceritakan senarai mukjizat Nabi Isa, antaranya wa uhyil mauta biiznillah, aku boleh menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Lalu Nabi Isa dia hidupkan balik mak dia dengan izin Allah, dan dia tanya macam mana rasa mati. Maryam jawab, sakit. Sakit. Itu Maryam alaihassalam, perempuan suci. Bayang sekejap yang Nabi sebut dalam hadis sahih pada kitab jilid 1 Al-Jami'us Saghir karangan Al-Imam As-Suyuti, kitab 4 jilid, cek jilid 1. Nabi bersabda, hadis sahih, kata Imam As-Suyuti, bahawa di antara wanita pilihan Allah ialah Maryam binti Imran, iaitulah mak Nabi Isa. Selain Khadijah, selain Fatimah, dan selain Asiyah binti Muzahim, 4 wanita pilihan Allah, kata Nabi, termasuk Maryam binti Imran, iaitulah mak Nabi Isa, perempuan suci yang diuji Allah dengan ujian yang berat, mengandung tanpa ada benih. Ujian Allah, namun demikian menghadapi sakratul maut tetap sakit. Bayanglah kita, ya Allah, ya Tuhan. Baik tu kita kena banyak doa. Wa hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin makna tolong bagi ringan sakratul maut kami, ya Allah. Waktu roh nak keluar, sakit. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat sekalian, maka tu sedikit kisah Amr. Ambil hadis ni anak dia Abdullah. Ada cerita satu lagi.
Abdullah bin Amru bin Al-As ambil hadis ini. Abdullah ialah sahabat Nabi yang dirakamkan oleh Mahmud Al-Misri di dalam kitabnya Ashabur Rasul, bagaimana pada suatu hari Abdullah bin Amru bin Al-As masuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua dengan Rasulullah. Nyimbanglah. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, Nabi kata, tahu dah siapa yang bersama dengan kita sekarang? Abdullah bin Amru kata, tak tahu, kita berdua je. Nabi kata, bersama kita adalah Jibril. Ni ada tepi, Nabi kata, gitu lebih kurang Nabi sebut. Jibril ni ada bersama kita. Lalu Abdullah bin Amru bin Al-As kata, ya Rasulullah, boleh tak izin saya bagi salam ke dia? Nabi kata, sila. Maka Abdullah bin Amru bin Al-As pun, assalamu alayka ya Jibril. Allahu Akbar. Tiba-tiba Nabi bersabda, nah, Jibril telah membalas salam. Maka Abdullah bin Amru bin Al-As adalah lelaki yang digelar Jibril menjawab salamnya. Itu gelaran bagi dia. Gelaran bagi Abdullah bin Amru bin Al-As adalah Jibril menjawab salamnya. Subhanallah. Itu hebat dia. Abdullah bin Amru bin Al-As seorang yang pandai menulis. Abdullah bin Amru bin Al-As seorang yang kaya raya. Dia punya hampir 200 ekor unta dan 100 ekor kuda. Kata Mahmud Al-Misri dalam Ashabur Rasul, itulah harta dia, dan semua kuda unta itu dia infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang kaya yang tidak sombong. Tu Abdullah bin Amru aja. Nak jadi kaya-kaya lah, tak ada siapa larang, tapi jangan jadi orang kaya macam dalam surah Al-Kahfi. Cek bermula ayat 32. Kita selalu baca Al-Kahfi, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kan kita baca tu kisah orang kaya yang berlagak, yang angkuh, yang Allah hancurkan kebun-kebun dia. Kebun dia ada apa? Allah Ta'ala sebut, kami jadikan untuk dia jannataini, dua buah kebun, min a'nabin, daripada anggur. Dia ada dua buah kebun anggur. Kemudian wahafafnahuma binakhlin, keliling dua kebun anggur dia adalah kebun kurma. Bayang Ustaz. Lepas tu Allah kata lagi, waja'alna bainahuma zar'a, dan kami adakan antara kedua kebun itu zar'a, tumbuh-tumbuhan yang lain. Oh, ada pokok ketum tengah-tengah tu. Pokok ketum. Daun tembakau, ketum, adalah 2-3 dia tanam. Jadi Allah sebut ni, cuma Allah tak abaklah ketum, aku tambahlah bagi faham. Oi, belagak, sombong, dia hina kawan dia yang miskin. Bacalah sampai habis. Sampai habis, qul tamasya Allah la quwwata illa billah, sampai habis. Allah rembat kebun dia sampai besok pagi tu dia pergi tengok hangus kebun dia kena peti. Allah tinggalkan 2 batang pokok ketum untuk kenangan. Dia pergi tengok, alamak, tinggal ketum habis kurma, habis anggur, belagak lagi.
iaitu Abdullah bin Amru bin Al-As, seorang yang kaya tetapi habis hartanya diinfak di jalan Allah. Bayang 200 ekor unta, bayang 100 ekor kuda. Dia kata siapa nak pakai kuda jihad ambil. Lagu tu lah. Punya kaya dia. Subhanallah, hebat dia. Dialah sahabat yang pandai menulis dan kaya raya. Baik. Dari Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma katanya. Kita baca sampai habis terjemah dia, kemudian kita lihat pengajaran dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi sesungguhnya akan berlaku kepada umatku perkara-perkara yang betul-betul sama seperti apa yang telah berlaku kepada Bani Israel, sehingga jika ada di antara mereka orang yang berzina dengan ibunya dengan berterang-terang, nescaya akan ada dalam kalangan umatku orang yang melakukan perkara yang sedemikian. Dan sesungguhnya kaum Bani Israel telah berpecah belah kepada 72 puak, dan umatku pula akan berpecah belah kepada 73 puak. Semuanya akan dihumbankan ke dalam neraka kecuali satu puak sahaja. Sahabat-sahabat baginda bertanya, siapa dia puak yang satu itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, puak itu ialah puak yang tetap di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Rawahu Tirmizi. Menurut hadis Abu Dawud ada tambahan, iaitu dan sesungguhnya akan timbul dalam kalangan umatku beberapa puak yang dijalari oleh bahaya penyakit, suka mengada-ngadakan bid'ah, sebagaimana menjalarnya bahaya penyakit anjing gila kepada mangsanya. Tidak ada satu urat atau satu sendi tubuhnya melainkan penyakit itu meresap masuk menjalarinya. Hadis yang keenam ini mengandungi penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara buruk yang akan berlaku dalam kalangan umatnya yang wajib dijauhi, supaya mereka tetap teguh menurut jalannya dan jalan sahabat-sahabatnya. Huraiannya, perkara-perkara buruk yang diperingatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah: pertama, umat Islam akan melakukan penyelewengan dari ajaran-ajaran Islam yang sebenar seperti yang telah dilakukan oleh kaum Bani Israel. Muslimin dan muslimat, awal daripada perbahasan pengajaran hadis, perenggan pertama yang kita baca dari pengajaran yang pertama ini ialah tidak dapat kita nafikan berlakunya penyelewengan
di dalam agama Islam yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama ada penyelewengan dari sudut akidah dengan berbagai-bagai faham yang diimport masuk ke dalam pemikiran umat Islam, lalu dimekapkan menjadi kononnya ini min indillah, adalah daripada sisi Allah, sedangkan apa yang dimekapkan itu adalah perkara yang amat jauh daripada Islam yang sebenar-benarnya. Penyelewengan di sudut ibadah, sehingga ada yang tidak bersolat, kononnya solat ini telah dibuat oleh Nur Muhammad dan kita tak payah bersolat. Wal'iyadzabillah. Penyelewengan di sudut ekonomi, halalnya riba, tak perlu diharam-haramkan riba. Rasuah menjadi makanan harian mereka. Penyelewengan dari sudut menutup aurat, betapa ramai yang melakukan penyelewengan di sudut berpakaian yang digariskan oleh syarak. Allah kalau nak senaraikan pening kepala kita, terlalu banyak, terutama di akhir zaman yang kita sedang lalui masa ini, yang Nabi pernah sebut masa berlalu begitu cepat. Ya taqarabuz zaman, antara tanda kiamat masa berlalu begitu pantas. Dah nak raya haji dah, bayang bukan dia lama dah, dia orang dah pergi haji dah Zulqaidah dah berapa, 4, 5 kita sebut. Kita dah ingat habis dah makan terdarah hari raya, sampai ni buncit perut, hilang 4 kilo. Saya pagi raya hilang 4 kilo lah, jangan tanya menambah kilo. Tuan-tuan, kita dah ingat habis dah. Ada yang sampai 6 kenduri dah, dia mai lagi terdarah, makan pula nak pergi haji, kenduri lagi, tahlil pula, golek-golek ayam keluar, berhenti golek. Tuan-tuan muslimin muslimat, tak apalah, railah, baca yasin lah, apalah depa jamu, tak apa, buh pilah. Niat kita supaya kita makan tu boleh pahala kat depa, dan supaya Allah mudahkan perjalanan haji mereka. Sebab haji bukan kerja main-main, benda besar yang kita mesti lalui, bukan sekadar fizikal tetapi rohani, kekuatan roh, perasaan, mengorbankan perasaan, meninggalkan orang yang disayangi, anak, isteri, suami dan sebagainya, dikorbankan perasaan, pergi pula tak tahu entah balik entah tidak. Buat berlaku di Malaysia apa-apa hal, bukan boleh balik tak ketahuan. Ni bukan kok diang lockstar boleh tahan bah. Ni musim haji sampai terbang, kena booking macam-macam. So mereka buat kenduri doa, kita pun rai, cerita makan, cerita tak dekat dah 29 Jun Raya Haji hari Khamis. 28 Jun tarikh saya kuliah malam tu, malam raya tu. 4 cuti ya? Dah. Kalau tak cuti saya sampai hal punya 9 Zulhijjah tu hari wukuf. Saya tak ada hal, boleh datang, nanti saya talk dengan Ustaz Jafri insya-Allah, tak ada masalah. Kalau 4 cuti, baik aku tak datang, aku cakap seorang. Insya-Allah nanti kita mai. Hari Rabu tu, hari Khamis tu raya 29. Betul 29 Jun hari raya, 28 kuliah. Nak sebut bagaimana kita merasakan masa terlalu dekat. Allah, cepat sungguh.
Ada siap kira 37, 30 hari dapat kira. Macam orang di hotel tu, kalau kita nak wukuf kan, petugas akan tulis 5 hari lagi keluar hotel, keluar lift. Besok 4 hari lagi. Itu nak pergi Arafah lah tu, tak sabar kita. Serokok pun menggigil lah, takut. Geng-geng jantan ni lah. Tuan-tuan muslimin muslimat, begitu cepat masa berlalu. Ni zaman kita, zaman kejahilan berleluasa. Ni tanda kiamat. Zaman arak diminum berleluasa, zaman yatawalul bunyan. Nabi kata zaman orang berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Saya lupa nak bawa malam, dalam internet saya save. Arab Saudi sedang bina satu bangunan paling tinggi dalam dunia, hotel yang bilik dia saya ingat ada lebih kurang 1000 lebih bilik. Hotel dia punya luas, punya tinggi, punya besar. Dia punya dewan makan 700 lebih, begitulah dewan makan saja. Berlumba-lumba untuk membina bangunan pencakar langit. Itu juga tanda kiamat. Ini zaman yang kita lihat menunggu tanda-tanda besar sahaja. Maka sudah tentulah tafsiran terhadap Islam pun macam-macam, ditafsirkan dengan sesuka hati manusia. Kita nak sebut, letaklah apa tafsiran pun, asalkan jangan lari daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bubuhlah. Anak bubuh Islam Hadari ke, anak bubuh Islam Madani ke, anak bubuh apa pun, jangan lari dari apa yang Rasulullah ajar, buatlah. Kalau lari daripada Nabi ajar, pembohong. Itulah. Jaga elok, wahai pemimpin, jaga. Terutamanya pemimpin, jaga benda-benda ni, akan menjadi beban kepada kamu di negeri akhirat sekiranya apa yang kita ucap lain yang kita nyatakan. So bolehlah istilah apa pun, asalkan itu diajar oleh Rasulullah. Tiada kezaliman, menegakkan keadilan, hukum hakam Quran, halal haram, sila, no problem. Tapi kalau sebut saja tapi bukan hak Nabi ajar, kamu jawab dengan Allah pada hari kiamat. Na'udzubillah, tidak ada seorang pun yang akan terlepas. Cuma kepada pemimpin taklifnya amat berat. Kena jaga elok. Na'udzubillah min zalik. Baik. Penyelewungan macam-macam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perihal kaum Bani Israel ini kerana penyelewengan mereka adalah seburuk-buruk contoh yang wajib dijauhi dan disingkirkan. Kata pengarang kitab, kenapa Nabi menyebut dalam hadis ini tentang Bani Israel? Sebab daripada mereka lah terlalu banyak contoh-contoh keburukan yang akan kita baca ke depan nanti. Bani Israel, bacalah surah Al-Isra. Itu paling banyaklah cerita dia. Al-Baqarah tak banyak. Ya Bani Israel. Tapi dalam surah Al-Isra, sebab itu surah Al-Isra dinamakan surah Bani Israel. Nama lain dia surah Bani Israel. Tengoklah dalam tu, wala ta'lunna 'uluwan kabira. Mereka melakukan kesombongan, kejahatan, kemusnahan, membunuh umat Islam macam-macam. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra. Itu agak panjang sedikit, walaupun ada surah-surah yang lain. Cuma dalam surah-surah yang lain mendetailkan kisah Nabi-Nabi bersama dengan mereka. Baik, kita lihat apa yang disebut oleh pengarang kita. Meskipun mereka pada mulanya diberikan berbagai nikmat dan keistimewaan, ya Allah, ya Tuhan. Tuan-tuan muslimat,
Bani Israel, bangsa yang diberi nikmat dan keistimewaan yang cukup banyak. Kalaulah kita melihat di dalam Al-Quran, di sana kita fahamlah di antara keistimewaan mereka, Allah sebut wa faddaltukum 'alal 'alamin. Dalam Al-Baqarah ada 2 ayat yang sama pada pangkal, ending berlainan, pangkal sama. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, kami ingatlah akan nikmat yang kami beri kepada kamu, dan kami faddaltukum, kami telah lebihkan kamu, alal alamin, atas sekalian alam. Di antara tafsiran ulama, di antara kelebihan mereka, banyak nabi-nabi bangsa mereka Bani Israel. Banyak nabi-nabi, Daniel, Samuel, Uzair, Nabi Isa. Nabi Isa Bani Israel. Musa. Banyak di kalangan nabi-nabi yang lam naqsus alaik, yang Allah tidak cerita pada nabi. Hak 25 rasul tu ada dalam Quran. 25 aja. Hak kita kena ingat tu. Hak nabi-nabi lain Allah sebut dalam surah An-Nisa. Allah kata ada nabi lam naqsus alaik, yang kami tak cerita padamu, tapi nabi. Itu yang nabi tu ramai, 124,000 tu jumlah nabi-nabi. Rasul 313, rasul pilihan 25. Itu cara hurai. Rasul 313, pilihan 25. Hak 313 tu pun hak kita kena tahu 25 aja. Hak baki lagi tak payah tahu, tak apa. Tapi rasul. Allahu Akbar. Nabi-nabi banyak mereka. Itu istimewa. Dan nikmat yang Allah beri, bayanglah. Kalau tuan-tuan muslimat membedah suratul Maidah, kemudian bedah surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-A'raf, 3 surah, kita akan jumpa 3 ayat yang hampir sama cerita. Iaitulah kisah ketika Bani Israel. Ini nak cerita nikmat, hampa nak apa lagi? Bahasa kita. Ketika Bani Israel diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa supaya pergi berjihad, berperang untuk membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Al-Quds yang pada waktu itu dikuasai oleh raja yang jahat, raja yang zalim. Maka Nabi Musa memerintahkan mereka, Bani Israel, supaya bergerak untuk berjihad. Apa yang mereka jawab? Idhhab anta wa rabbuka faqatil inna hahuna qa'idun. Dalam surah Al-Maidah ayat 20 lebih, 29, 30, 31 begitu. Mereka kata ke Nabi Musa, idhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau wahai Musa dengan Tuhan engkau, pergilah berperang dengan Tuhan engkau. Inna hahuna qa'idun, kami nak duduk aja relax-relax, bisa okok minum kopi kat sini, tak mau pi. Hampilah. Anak pi perang kan? Hampi. Bukan kata suruh Nabi Musa pergi, tapi kebiadaban mereka. Mereka sebut wa rabbuka, pergilah dengan Tuhan kau. Lah, Tuhan Allah tu Tuhan apa? Tengok Yahudi. Apa jadi? Arba'ina sanah. Allah hukum mereka, Allah sesatkan mereka di sebuah padang pasir namanya Tih di semenanjung Sinai. Allah sesatkan mereka arba'ina sanah, 40 tahun. Ini dalam Al-Maidah.
40 tahun berlega di padang pasir, padang pasir. Bukan dalam bangunan, ada bumbung. Padang pasir nama dia Tih. Ta ya ha Tih. Padang pasir Tih. 40 tahun berlega, jalan-jalan patah balik, kona tak jumpa jalan keluar. 40 tahun muslimin muslimat Allah sebut dalam Al-Maidah, akibat tak nak berjuang membebaskan Al-Quds. 40 tahun berlega, Allah sayang, itulah dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Bani Israel, kita nak mula baca ya. Bani Israel meminta air dari Nabi Musa. Ini cerita krisis air. Apa barang mau bising-bising, bagilah orang buat kerja. Dalam pipe berkarat 6 kurun. Bila ada orang mula start nak tukar, biasalah proses itu berlaku lah, lambat, tekanan rendah. Duk kira nak fitnah, duk kira nak hentam, duk kira nak guna media sosial memburuk-burukkan orang yang ikhlas buat kerja nak perbaiki air. Ini di sebuah negeri antah berantah. Yang rumah aku hari tu 4 hari air tak ada. 4 hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Rabu pun dia main, pun kecil aja. Air tangki adalah, mujuklah kita tinggal berdua. Bolehlah guna air tangki, penuh lagi tangki tu. Buat anak-anak sekolah kecil-kecil, tak kesian dia apa. Lori sadamai lah, ambil lah air, beratuklah dengan baldi. Tapi ceritanya krisis air ni benda biasa. Perak pun ada krisis air, Selangor pun ada krisis air, Kedah, Kelantan, ini benda biasa. Tapi mengapa nak halus napang teruk sangat? Saya tak faham. Sampai reka cerita merepek-repek fitnah macam-macam. Tak faham kita. Bagilah peluang orang buat kerja. InsyaAllah siap besok, lajulah, tak adalah masalah. Sabarlah, benda dah punya lama. Kan kita bercakap, orang kata politik, tetapi kita sedih benda ini dipolitikkan. Tak ada apa pun, bagi orang buat kerja. Dan banyak dah di Merebuk, di Tanjung Dawai, pipe-pipe besar. Saya lalu hari tu dah mula pasang, Langkawi. Sabarlah. Apa dah, nak cari dosa je. Fitnah, maki, bodoh, macam-macam. Hak sebelum ni apa tak kata bodoh pula. Janganlah main politik sampai teruk sangat. Politik juga. Tapi benda ni hak rakyat, yang kerajaan yang memerintah mana-mana pun dia mesti menyelesaikannya. So take time, sabar. Nabi Musa pun kena. Bani Israel minta air, tuan-tuan, krisis air. Bani Israel tanya Nabi Musa, kami nak air, air tak ada. Nabi Musa kata, lori sadar tak main? Tak ada. Tak ada lah sadar zaman tu. Allah kata apa? Ayat 60 Al-Baqarah. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna adrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasim mashrabahum. Bila Bani Israel ni nikmat, padang pasir 40 tahun sesat berlega tak jumpa jalan, bukan 40 hari, arba'ina sanah. Sanah, sinin, sanah. Sinin beberapa tahun, sanah dia jadi mufrad. Tapi yang ni 40, arba'in. Kenapa tak sebut arba'ina sinin? Kenapa arba'ina sanah? Kenapa dia balik pada kiraan mufrad? Belajarlah bahasa Arab. Itulah jawapan dia. Saya hurai sekejap lagi jadi panjang. Dia sinin tu dia jamak, sanah tu yang kita sebutkan.
nawaitu sauma ghadin an adai fardhi hadhihi sanah. Kan tahun ini, tahun tulah, setahun tu, hadhihi sanati arba'a raka'atin takbiratun fardu kifayah. Solat jenazah tu kan, sebab dia kira puasa ni mau saum maghadin, tak ada saum maghadin puasa tak sah. Bengong by tahap tu lah. Dah bercicit dah duk kira niat tu saum maghadin, tu bukan niat, tu lafaz niat duk dalam ni. Sanah kenapa sebut arba'in? Arba'ina sanah, arba'in 40, patutnya arba'ina sinin, sebab sinin tu jamak. Kenapa dia balik pada mufrad? Itu kaedah a'dad wa ma'dud. Belajarlah bahasa Arab, saya tak perlu hurai panjang. Nak sebut 40 tahun bukan 40 hari. Ayat tak ada. Maka Allah kata ke Nabi Musa, pukul tongkat tu kan, pukul ke batu. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Hei Musa, kata Allah, pukul tongkat tu ke batu. Tongkat tu satu tu lah. Tongkat tulah Nabi Musa campak jadi ular. Annaha tas'a. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan walla mudbiran walam yu'aqib. Baca dalam surah An-Naml di awal surah Semut, ketika Allah perintahkan Nabi Musa supaya mencampakkan tongkatnya, lalu Nabi Musa campak, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang besar, menyebabkan Nabi Musa lari putih tapak kaki, lam yu'aqib, tak toleh dah ke belakang. Tu dia punya lari. Siapa cakap? Allah. Nabi Musa lari putih tapak kaki, Allah kata lam yu'aqib, dia tak toleh dah ke belakang. Nabi Musa baca dalam Quran, bukan saya habaq, Allah habaq. Mau tak takut tongkat duk rembat pungkok kambing, tiba-tiba lempak jadi ular, hampa tak lari? Tinggal meja berselerak. Comel ular lidi tengok malam ni. Ular lidi je. Tinggal aku seorang. Tengok tak ada dah ngaku-aku lari. Ular lidi. Ular lidi. Bukan ular sawah, ular tedung. Nabi Musa tongkat dia annaha tas'a. Kata Ibnu Katsir, ular tu berdiri punya besar. Sebelum tu tongkat. Hei, mau Nabi Musa tak cukup tanah. Allah kata lam yu'aqib. Lam yu'aqib. Dia lari tu, dia kata biar betul ni dia punya lari. Nabi Musa, Allah beritahu surah An-Naml, lari. Dia kata dia ni biar betul. Lari Nabi Musa lam yu'aqib. Lalu Allah kata, weh, kata Allah, la yakhafu ladayyal mursalun. Apa penakut ni? Jadi Rasul tak boleh penakut. Kata Allah, berhenti Nabi Musa. Allah marah dia. Dia tak lari. Tongkat jadi ular. Tongkat itu juga ketuk laut terbelah. Faqul nadrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim. Lalu Musa memukul tongkatnya, terbelahlah laut menjadi lorong yang dilalui. Dan tongkat itu jugalah ketuk batu terbit air. Satu tongkat tu tak ada kata ayat asat pilih pula tongkat, hilang kutu kebas pula. Kutu pula pi kebas tongkat tu. Tak ada tongkat yang sama. Maka Nabi Musa ketuklah ayat 60 Al-Baqarah. Famfajarat min husnata asyarata aina. Lalu terbitlah daripada batu itu 12 mata air. Kenapa? Karena Nabi Musa memimpin 12 kabilah. Tiap satu kabilah satu mata air. Batu tu dia panggil Uyun Musa. Masih ada di Semenanjung Sinai. Masih ada sampailah. Boleh pergi ziarah. Ada lagi. Takut dia tu ada lagi. Uyun Musa. Uyun Musa. Tempat Nabi Musa ketuk air terbit. Allah. Apa lagi tak? Suruh berjihad pemalah.
suruh lawan musuh, penakut, habaq ke Nabi Musa, hampilah dengan Tuhan hang, kami tak mau. Awak tu hampa ada Tuhan lain ke? Itulah Tuhan kita Allah. Tapi biadabnya Bani Israel tak cukup. Padang pasir tuan-tuan muslimat, pandai. Wa zallalna alaikumul ghamam, kami hantar mereka, kami letak awan jadi payung. Nak poi ayak dapat berjalan elok, tak panas, awan Allah lindung, depa bergerak, awan ikut. Nak poi 40 tahun tak cukup. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan untuk mereka al-manna as-salwa. Apa dia al-manna? Al-manna macam manisan, macam honey lah, macam madu lebah, macam manisan yang melekat di pokok. Lalu pagi-pagi mereka ambil makan, macam madu lebah melekat di pokok, macam gula-gula getah pun. Senang faham, begitulah. Dan as-salwa, as-salwa ialah burung-burung putih macam burung merpati, jina, ambil sembelih makan. Nak boy, nak apa lagi? Berjuang pemalas, berjihad penakut, bagi air, bagi makan, awan lindung, nak macam-macam minta lagi. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kurang hajar punya Bani Israel. Dah dapat dah manna as-salwa, habaq pula kat Nabi Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Takkan bahasa kita lah, takkan makan hak ni lah, roti canai tak lah, teh tarik tak lah, takkan makan manna salwa, manna salwa, manna salwa. Nek muak dah kata kawan ni, anak aku pun nama salwa dia kata. Takkan tak ada makan lain, ta'amin wahid. Asyik makan ini ya, macam kita lah kan. Kalau breakfast hari-hari nasi lemak lah. Dah sekali-sekala roti canai kan, kita ubah selera. Sekali-sekala lontong, lepas tu kan kau nak nasi lemak balik. Begitulah kita. Mana ada street hari-hari nasi lemak, muak kita. Okok tak ada lah, itu tak muak. Mana dia balunnya jantan ni. Tuan-tuan muslimat, depa kata ke Nabi Musa, hampa ni tak bersyukur betul lah. Minta kat Tuhan, fad'u lana rabbak, minta kat Tuhan, yukhrij lana, keluarkan untuk kami, min baqliha, daripada bumi ni. Kami nak bawang, kami nak timun, kami nak kacang, macam-macam minta. Takkan salwa ni makan lagu ni mau goreng dengan bawang baru kau, dia kata. Amboi, minta ke darah, minta macam-macam, suruh berjihad tak mau. Tu Bani Israel buka puasa 6 lori, semayang 5 waktu pun tak buat. Puasa buat, semayang 5 waktu tak. Buka puasa setengah lori nasi minyak dia tibai. Tarawih pi, isyak tak pi. Oh, kemah Melayu. Ada spesies lagu tu, awak tak ada? Semayang 5 waktu culas, tarawih duduk depan ni. Dia syok more tu. Lingkup makan macam-macam, ibadah londe. Bani Israel Allah bagi macam-macam, tak sedap ke diri, minta pula macam-macam lagi. Nak bawang lah, nak itulah, nak kacang lah, nak timun. Baca dalam Al-Baqarah ayat 61. Tadi 60 kan, selepas dia 61 jumpa ayat tu, bawangnya, kacangnya, timunnya. Saya baik tak minta rokok, wajaknya Bani Israel. Muslimin dan muslimat, apa lagi, sampai tahap nikmat paling besar, mereka selamat daripada dibodoh-bodoh, diperbudakkan oleh Fir'aun. Wa idh najjaynakum min ali Fir'aun, ingat kami dah selamatkan kamu daripada keluarga Fir'aun.
Yasumunakum su'ul azab, mereka telah mengazab kamu dengan teruk. Yuzabbihuna abna'akum, mereka membunuh anak-anak lelaki kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, mereka menghidupkan anak-anak perempuan kamu. Itulah dia satu ujian besar, kata Allah, bala yang besar, ujian kepada Bani Israel. Allah selamatkan tak mereka? Selamat. Lalu laut terbelah. Mana ada bangsa dalam dunia muslimin muslimat sampai kiamat boleh tengok laut jadi 12 lorong tanpa tol. 12 lorong. Mana ada bangsa tengok kalau tak Yahudi Bani Israel. Bukan kata tengok, lalu. Siapa cakap? Allah. Siapa tak percaya, kafir dia. Dia ayat Quran. Kami belah laut, kata Allah. Itu mandi laut ya. Silap tengah sikit, help me, jawab dia lemah. Mereka lalu tengok laut terkuak. Laut dasar tu, sampai dasar terkuak. Tidak dia nak lari lagu mana? Allah tahan qataudil azim dalam surah Asy-Syu'ara. Allah kata aku tahan tebing tu laksana gunung yang tinggi. Bayang depa lari tu, habis duk tengok laut tu macam gunung. Siapa cakap? Allah. Baca Asy-Syu'ara ayat 62. Nak apa Ada pula kutu tanya, Ustaz, ikan lari mana? Dia pergi tanya ikan. Punyalah, nak kata bangang kan marah. Benda besar dia apa? Bukan ikan kerapu tu dia pergi tanya. Sayang, kerapu dengan siakat lari tang mana? Laut tu. Jenis kaki ikan dia tanya hak tu. Tanya pula tu kaki tak luka, batu bawah. Jangan nak tanyalah, bodoh lagu tu. Big frame. Quran ajar, Islam ajar big frame. Apa big frame-nya? Orang zalim pasti hancur, orang benar Islam pasti selamat. Itu tajuk besar, bukan ikan kerapu tu. Di Melayu lagu tu tanya ikan kerapu. Tanya kaki luka ke tak luka. Apa kejadah habis tanya lagu tu. Tuan-tuan, muslimin muslimat, tak ada bangsa yang tengok Bani Israel tengok. Bukan kata tengok, lalu lagi. Walaupun sebelum lalu, sebelum Allah belah laut, mereka kata inna la mudrakun. Habislah kita. Di mana habis dah? Suara pun tak ada dah. Habislah kita, kata Bani Israel, la mudrakun, kita akan tenggelam. Dia faham tak? Allah sebut tu dalam Asy-Syu'ara, habislah, matilah kita, tenggelamlah kita, na'udzubillah. Tak, Allah kata, tak, Nabi Musa kata, inna ma'iya rabbi, Tuhan bersama dengan aku. Jangan bimbang. Itu yang hentak laut belah. Apa nak lagi? Nikmat dan keistimewaan. Baik. Diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci yang akan dibahas bulan depan. Dah cukup sejam. Bulan depan kita jumpa. Tengoklah, kalau nak sembang bab haji pun boleh. Tengoklah. Tapi saya datanglah. Dah kata tak cuti. Apa dia? Jam roti ada. Jam ada roti tak ada hal. InsyaAllah. InsyaAllah saya sampai. Mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan. InsyaAllah. So tak cuti, saya datang. Kalau cuti, saya tak datang. Apa pun tunggu confirmation daripada pihak KIDAF, insya-Allah. So kita jumpa malam raya. Saya memang tiap-tiap tahun malam raya saya tak batal kuliah. Raya haji lah. Baik Penang ke mana memang saya akan datang, insya-Allah. Sebab saya pun tak balik ke mana-mana pun. Raya puasa jangan, itu memang mati syahid kalau mai. So insya-Allah
Mudah-mudahan Allah memberkati, dan kita sambung nanti baris yang kedua, muka surat 36 insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.